Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Terima kasih pada Puan Hajah Ni, Hasnah dan semua pendengar IKIM FM yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Sebenarnya kita akan bincangkan satu tajuk yang sebenarnya dah biasa dah ataupun dah selalu dah kita dengar tentang betapa wajibnya kita dalam keluarga, sama ada sebagai seorang suami ataupun isteri ataupun seorang ibu ataupun ayah, untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita bergaul dengan pergaulan yang baik, dipanggil muasyarah hasanah, pergaulan yang baik dalam keluarga. Dan saya yakin bahawa para pendengar IKIM FM pun mungkin pernah dengar apa yang dibincangkan oleh mungkin Ustaz Muhammad Al-Amin, mungkin oleh Profesor Dr. Muhayya, dan tentu sekali lah oleh Al-Fadilah Ustazah Nur Hafizah Musa sendiri. Dan mungkin ada lagi lah, ramai lagi ustaz-ustaz kita yang banyak bincangkan tentang isu-isu rumah tangga begini. Cuma ada satu topik ataupun satu isu yang mungkin boleh kita, sama ada kita mulakan ataupun kita ulang sekali lagi, adalah berkaitan dengan berlemah lembut. Kerana bila kita cerita tentang lemah lembut ni, Allah, memanglah kita sekarang ni kadang-kadang kita tengok dalam dunia kita pada hari ni, kita akan jumpa macam mana suami yang mendera isteri, isteri dera suami, kan, isteri samsing pun ada, apa dia panggil, biniku samsing, yang tu kan ada. Ataupun kadang-kadang anak yang kurang ajar dengan mak bapak, kadang-kadang mak bapak pula yang terlalu bersikap ganas pada anak-anak. Jadi sikap-sikap macam ni macam penyakit ataupun satu barah yang agak berbahaya dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita nak cerita tentang akhlak yang baik dan sebagainya, memang terlalu panjang dan terlalu banyak untuk kita ceritakan. Tapi kita ambil satu yang daripada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut, maka na fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Apa dia? Nabi SAW sebut ada satu perkara yang mana kalau ada pada sesuatu, dia akan menghiaskan perkara tersebut, ataupun menghiaskan orang tersebut. Dan kalau tercabut dia daripada seseorang, maka akan terhinalah orang tersebut. Apa dia? Itulah yang Nabi SAW sebut, innahur rifqu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-rifqu dengan arti kata lemah lembut. Hanya Nabi kata, kalau orang tu lemah lembut, dia akan menghiasi orang tu sendiri. Dia bukannya jadi buruk. Sifat lemah lembut ni akan menghiasi seseorang. Kalau lemah lembut tu tak ada, maka dia akan menyebabkan seseorang itu sendiri yang rasa ataupun akan menjadi terhina. Dan kita tengok pula hadis Nabi SAW yang Nabi sebut bahawa innallaha azza wa jalla la yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-kharaq. Nabi kata Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang berlemah lembut apa yang Allah Ta'ala tak bagi kepada orang yang bersikap kasar, bengis, ganas dan sebagainya. Wa idza ahabballahu 'abdan a'tahu ar-rifqa. Bila Allah Ta'ala sayang pada seseorang, Allah Ta'ala akan bagi kelemah lembutan pada dia. Allah Ta'ala akan bagi sifat lemah lembut pada dia kalau Allah Ta'ala sayang pada dia. Kemudiannya, wa ma kana ahlu baitin yuhramun rifq illa hurimul khaira kullah. Tidaklah satu keluarga, satu rumah tu yang mana mereka ni tak dapat rasa kelemah lembutan, semuanya bengis, daripada mak, bapak, nenek, datuk, semua bengis belaka, keluarga bengis. Daripada anak-anak bengis, mak, bapak bengis, semua bengis belaka. Nabi kata melainkan mereka ni akan terlarang daripada dapat kebaikan semua sekali. Tak dapatlah kebaikan. Kalau satu keluarga semuanya tak ada yang lemah lembut, maka tak ada kebaikan lah bagi keluarga tersebut. Jadi hadis-hadis ni sebenarnya memberi peringatan kepada kita. Kalau sama ada kita ni sebagai seorang ayah ke, sebagai seorang mak ke, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, semualah dalam keluarga, kalaulah kita tak rasa ataupun kita rasa masih lagi nak berkasar, ganas dan sebagainya, ingatlah balik Nabi SAW bagi tahu tadi. Allah Ta'ala tak bagi kepada orang yang ganas, tapi Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berlemah lembut. Pasal Allah tu sifat je, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah Ta'ala sendiri lemah lembut dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlemah lembut. Dan Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, irfiqi fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Nabi kata irfiqi, berlemah lembutlah. Nabi bagi tahu pada Sayyidah Aisyah. Sedangkan Sayyidah Aisyah ni, kalau kita baca kisah beliau juga bukanlah seorang yang ganas ke, samsing ke, tak ada juga. Tapi Nabi ingatkan Sayyidah Aisyah, berlemah lembutlah, kerana sesungguhnya Allah, bila Allah Ta'ala nak bagi satu keluarga tu kebaikan, Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada mereka pintu lemah lembut. Allah Ta'ala akan tunjukkan pintu lemah lembut. Maknanya
kalau Allah Ta'ala nak kebaikan bagi kita. Jadi kalaulah ada di kalangan kita yang dah ada perasaan begitu, maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Sebab maknanya Allah Ta'ala naklah kebaikan untuk kita. Selalu yang timbul persoalannya, yang saya biasa dengar juga dekat radio, biasa ditanya soalan, Ustaz, masalahnya yang telefon tu lemah lembut. Kalau kita dengar suara dia lemah lembut je. Tapi biasa masalahnya dia nak cerita pasal pasangan dia pula yang kasar. Kan? Dia kata, Ustaz, suami saya gini. Ada yang lelaki telefon, Ustaz, isteri saya gini. Kan? Isterinya pula kasar, isterinya pula ganas dan sebagainya. Jadi macam mana dengan hadis-hadis yang Nabi SAW bagi tahu ni? Kita ingat je lah bahawasanya bila kita tu berlemah lembut dah, mudah-mudahan lemah lembut kita ni aura tu akan terpindah juga kepada orang lain sebenarnya. Dan kalaulah kita boleh lemah lembut, maknanya Allah Ta'ala nak kebaikan untuk kita, walaupun pasangan kita nampaknya kasar, bengis, ganas dan sebagainya. Okey, itu sedikit mukadimah daripada saya berkaitan dengan lemah lembut ni lah. Dan kita buka peluang pada rakan-rakan pendengar kita, kalau ada sebarang pertanyaan, inginkan pencerahan lebih lanjut daripada yang berbahagia Ustaz, boleh hubungi kami 0362051500 dan juga boleh mengajukan soalan anda di Facebook IKIM FM. Dan berkaitan dengan tajuk kita Ustaz, berlemah lembut dalam rumah tangga, sebenarnya sikap ataupun sifat lemah lembut ini boleh kita bina atau sebaliknya, atau memang dah semula jadi, katalah kalau jenis kasar memang dah semula jadi kasar, boleh tak kita nak bina jadi lemah lembut, dan bagaimana caranya? Sebab saya pun rasa macam nak lemah lembut juga ni. Okey, betul, kadang-kadang kita punya persekitaran yang membentuk kita daripada kecil tu untuk kita agak kasar dan sebagainya. Cuma kita kena faham bahawasanya lemah lembut bukan bererti kita ni pondan, ataupun bererti kita ni lembik dan penakut, ataupun tak berani nak menyatakan kebenaran dan sebagainya. Cuma lemah lembut ni adalah satu akhlak yang baik. Dia kena pada tempatnya. Kan biasa kita dengarkan Sayyidina Abu Bakar lembut orangnya, Sayyidina Umar bengis orangnya. Kita biasa dengar macam tu. Tapi adakah bermakna Allah Ta'ala tak nak kebaikan pada Sayyidina Umar contohnya, sehingga beliau tidak lemah lembut? Tidak, Sayyidina Umar juga lemah lembut. Sayyidina Umar ada tempat-tempat tertentu dia lebih lembut lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan ada tempat-tempat tertentu Sayyidina Abu Bakar lagi garang lagi daripada Sayyidina Umar. Maknanya ada tempat-tempatnya. Jadi kedua-dua tu kena pada tempatnya. Cuma katakanlah daripada kecil kita dah memang dibesarkan dalam keadaan yang apa kita kata ganas lah sebenarnya ceritanya kan, kasar lah, something sikit lah daripada kecil tu. Memang dah begitu dah. Nakalnya, buasnya dan sebagainya, memang dah begitu dah daripada kecil. Nak buat macam mana? Boleh tak dibentuk lagi? Boleh sebenarnya. Dia tak terlambat, kita kata. Tak terlambat. Tak ada masa yang terlambat untuk kita mula belajar untuk berlemah lembut. Kita gunakan keganasan kita tadi tu kan, kekasaran kita tadi tu untuk kebaikan, dan kita cuba untuk berlemah lembut. Kita tengok bagaimana nak bentuk lemah lembut tadi tu. Macam mana nak bentuk diri supaya lemah lembut? Salah satu caranya adalah dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sebenarnya bila kita selalu, masa hari ni pun hari Jumaat, dan tadi pun kita dengar daripada Dr. Mahmud cerita tentang Nabi SAW. Sebenarnya bila kita ingat pada Nabi SAW, kita akan ingat betapa Nabi ni sendiri lemah lembut pada keluarganya. Nabi sendiri lembut pada sahabat-sahabat, hatta kepada musuh pun Nabi ada bersifat lembut. Dan tapi Allah Ta'ala bagi tahu ini adalah rahmat daripada Allah. Pasal Allah Ta'ala sebut fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat daripada Allah engkau berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Allah Ta'ala kata, kalaulah engkau bersikap kasar, keras hati, maka mereka akan lari daripada kamu. Maknanya ini ni ayat ni tunjuk apa? Ayat ni tunjuk bahawasanya Nabi SAW pun boleh bersifat lembut dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita nak bersifat lemah lembut pun, kita berharap pada rahmat Allah SWT dan contohi Nabi SAW. Kita biasa dengar kisah-kisah sirah Nabi, cerita tentang Nabi dengan isteri, tentang Nabi dengan anak-anak baginda, tentang Nabi dengan sahabat-sahabat. Kan ada saya rasa satu kapsul yang biasa dikudarakan dalam IKIM FM, cerita tentang Nabi SAW ketika berjalan, tiba-tiba seorang Arab Badui yang menarik selendang Nabi SAW sampai berbekas dekat leher baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kalau kita tengok hadis tersebut, sebenarnya dia tunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni masih lagi boleh bersifat lembut lagi. Hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ketawa lagi waktu tu.
Walaupun si Arab Badui itu kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bagilah aku daripada harta Allah yang ada di sisi kau. Bukan aku minta harta kau, aku minta harta Allah. Dengan ganas dah lah tarik selendang Nabi sampai berbekas. Kalau kita dah kalau kena macam tu kan, tak payah kena tarik selendang dengan kasar sampai berbekas macam tu. Baru orang horn sikit je kereta pun dah mengamuk dah rasa. Dah nak mengamuk dah. Maknanya begitu sekali Nabi SAW punya kelembutan. Tapi Nabi SAW punya kelembutan ini juga adalah datang daripada rahmat Allah SWT. Jadi hati yang lembut ni, hati yang lembut, rasa dia ialah kita punya reaksi, tindak balas kita ni datang daripada hati kita. Dia bukannya boleh dibuat-buat. Maka hati yang lembut yang kita kena didik dia ataupun siram dia dengan cara banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Banyak hadir majlis-majlis yang menyebutkan tentang Nabi SAW, dan kita sendiri memperjuangkan apa yang Nabi SAW perjuangkan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang lebih lembut lagi lepas daripada ni, insya-Allah. Tapi bukan, sekali lagi saya sebut lembut bukan maknanya pondan. Lembut bukan dengan erti kata kita tak boleh nak berdiri bila menegakkan kebenaran. Lembut cuma kena pada tempatnya. Macam contohlah suami isteri dan sebagainya. Kan ada isteri minta sikit, suaminya ya Allah macam singa kadang. Suami macam singa, isteri macam harimau. Sudah. Jadi maknanya macam manalah anak-anak nak jadi anak yang lemah lembut. Kan baru je cakap abang duit duit pasar ni dah habis dah. Awak ni dia mengamuk terus macam singa. Dia mengaum dulu sebelum nak memberikan sesuatu. Jadi ini yang kita kata akhlak tak baik. Akhlak tak baik. Tapi kalau contohnya ada satu benda yang bersifat perlu ketegasan, tegas juga. Nabi pun tegas, kalau tidak tak boleh lagi perang. Kau takkan perang nak lemah lembut kan? Takkan nak angkat pedang tu lemah gemalai, angkat macam tu macam orang menari pula. Tak mungkin. Maknanya Nabi SAW juga adalah seorang pejuang, seorang panglima perang yang hebat. Maknanya Nabi juga ada mempunyai sifat ketegasan dan kehebatan perwira. Cuma bila dengan keluarga, dengan isteri, dengan sahabat, nampak kelembutan itu, kelembutan yang yang sampai sahabat-sahabat yang lain pun rasa macam ala, kami ni tak jumpalah orang yang lembut seperti mana Nabi SAW. Penuh kasih sayang Ustaz ya. Baik, kita ada pemanggil-pemanggil kita di waktu ini Ustaz. Kita raikan dulu pemanggil pertama kita, Puan Lina dari Bangi. Kalau suami itu kata dia tak akan bagi nafkah lah sampai bila-bila pun dia sanggup di soal di akhirat nanti. Macam mana pendapat Ustaz? Macam mana kedudukan isteri itu? Saya okey, Ustaz dapat soalan tu. Kita ambil soalan satu lagi Ustaz, ataupun Ustaz nak jawab soalan satu lagi. Okey, kita ambil daripada Puan Emilia dari Kajang. Saya dah kahwin lah, macam kira daripada mak saya, ayah, adik-beradik. So kita ni memang kita rapat, tapi kita ni macam tu lah, jenis yang jenis tak sabar, jenis gelangkuk. So jenis macam suka benda sikit je, benda tu boleh jadikan macam marah semua. Macam saya ni pun mungkin dah terdidik ke ataupun macam mana dari situ. Saya nak ubah lah benda tu. Saya carilah macam mana cara saya nak lembutkan hati saya. Sebab saya sendiri pun ada anak. Jadi saya takutlah dengan anak-anak pun saya marah je macam mana. Jadi saya nak Ustaz bagi doa ataupun tips macam mana nak bagi lembut hati ni. Dan kita cuba nak lembutkan hati, istighfar, solat, baca Al-Quran. Tapi kadang benda nak sabar tu macam tu. Tak suruh orang tua kita sabar, lembut hati pun macam mana cara dia. Saya dua soalan Ustaz. Okey. Soalan pertama sebenarnya saya tak dapat dia punya part yang pertama. Cuma katanya suaminya tak nak bagi nafkah kepada isteri sampai berlarutan lama tak nak bagi nafkah, sampai kata tak apalah aku jawab kat akhirat nanti. No boy. Macam senang nak jawab kat akhirat tu kan. Macam jawab objektif lah kat akhirat kan, ABCD je. Okey, sebenarnya bagi isteri yang begitu, isteri tu dibenarkan antara dua, sama ada bersabar dan bagi syurga, ataupun boleh juga dia boleh meminta kepada mahkamah untuk dengan kuasa mahkamah untuk menentukan nafkah untuk dia boleh diambil daripada harta suami itu dengan cara undang-undang. Dua-dua tu boleh sebenarnya, dan bukan bermakna kalau dia minta ke mahkamah tu dia tak sabar. Sebab
sabar ni bukan sampai menzalimi diri kita sendiri, pasal kita tak boleh menzalimi diri kita. Dan bila orang menzalimi diri kita, kita berhak untuk menuntut. Bukan maknanya kita tak sabar. Kita juga contohnya ada anak-anak yang perlu diberikan nafkah dan sebagainya. Maka nafkah-nafkah begini ni boleh dituntut. Cuma jangan melampau-lampau lah. Dah tahu suami tu mungkin orang yang susah, maka hiduplah cara orang susah. Janganlah pula kita tengok jiran sebelah beli kereta baru, kita nak bawa kereta baru. Jiran sebelah beli langsir baru, kita nak beli langsir baru. TV baru, kita pun nak TV baru. Jiran sebelah beli TV 42 inci bang, kita belilah 52 inci. Contohnya gaji suami RM800, macam mana nak beli TV 52 inci? Jadi tak payahlah. Janganlah kata itu sebagai tanda tak bagi nafkah. Bagi nafkah dalam erti kata bagi orang yang susah dengan cara susahnya, bagi orang yang senang dengan senangnya. Bagi orang yang susah sekarang ni contohnya, okeylah tak apalah, nafkah yang dia perlu bagi sekadarnya, sekadar yang membolehkan dia hidup, yang mana mesti. Maka mahkamah akan tentukan sebenarnya. Kalau kita pergi mahkamah akan tentukan, mahkamah akan tengok mana yang sesuai. Okay, itu nombor satu. Yang keduanya, macam mana sekarang ni kata rasa macam kasar dan sebagainya. Satu keluarga kasar ini kata saya sebut tadi ni, memang kadang-kadang persekitaran memang membentuk jiwa-jiwa manusia yang begitu. Cuma saya teringat ada satu, biasalah pakar-pakar psikologi, kalau tak silap saya termasuk Prof. Dr. Mahaya pun ada sebut juga hari itu, disebutkan tentang biasanya orang yang short tempered ni, yang panas baran, kita kata kan, panas baran, suka nak marah, dia tak boleh nak sabar dan sebagainya ni, sifat lemah lembut tu kurang. Dia biasanya kerana kurang keyakinan diri. Dan biasa digunakan istilah bank emosinya kurang. Kan, lebih kurang begitu. Maknanya kalau kurang keyakinan diri, memang dia akan cepat mengamuk. Sebab orang cakap sikit saja pun dia akan melenting. Contoh, bila orang cakap kita bodoh, contohnya satu perkataan, kita rasa kurang keyakinan diri, kita akan marah. Tapi kalau kita ada keyakinan diri, kita tak akan cepat marah. Sebab kita kata, alah aku tahu, aku bukan bodoh pun, relax lah. tak ada macam confident je kan. Tapi bukan confident kat situ. Maknanya, yalah, kita dah tahu kan. Jadi kita tak cepat marah. Dan kita tak sukalah dengan sifat ataupun perangai orang tersebut. Okey, tak ada masalah. Tapi bukan sampai kita mengamuk dan sebagainya. Sebab apa yang orang cakap sepatutnya dia tak boleh memberi kesan mana pada diri kita. Bukan bila orang tu cakap kita bodoh, terus kita jadi bodoh waktu tu juga, tak? Jadi kita tak ada efek pun dengan apa yang orang cakap, apa yang orang buat. Yang patut memberi efek adalah apa yang kita sendiri buat. Biar kita yang memberi kesan kepada luaran kita, bukannya yang luar tu memberi kesan pada dalaman kita. Sekarang ni kalau kita tengok Nabi SAW, bila pernah sekali dalam solat berjemaah, para sahabat Nabi SAW, ada seorang tu bersin dalam solat. Kemudiannya ada seorang sahabat namanya Hakam bin Muawiyah As-Salmi. Dia bila dengar sahabat tu bersin, dia pun sebut yarhamkallah kan, ataupun rahimakallah. Dia doa tengah semayang ni kan. Jadi sahabat-sahabat yang lain semua jeling ke dia. Jeling kat dia. Dia pula bila tengok sahabat-sahabat jeling, dia kata, celaka kalian, dia kata, apa hal nak pandang-pandang padaku? Maksudnya apa tengok-tengok? Dia jawab macam tu pula. Dia tengah semayang ni, dia tengok sahabat-sahabat jeling, dia pun apa tengok-tengok? Jadi sahabat-sahabat pun tepuk ke peha mereka, nak tunjukkan isyarat maksudnya tak boleh bercakap. Jadi selepas daripada semayang, Nabi SAW panggil Sayyidina Hakam bin Muawiyah ni, panggil dia dan tegur dia sampai Hakam ni kata apa? Dia kata, aku tak pernah tengok seorang guru sebelum daripada Nabi dan selepas daripada baginda SAW yang lebih baik pengajaran daripadanya. Baginda tidak berkasar kepada aku, tak memaksa aku, tak pukul aku, tak mencela aku. Tapi baginda semua cakap dengan lemah lembut. Baginda cakap, inna hazi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Semayang kita ni tak boleh bersembang, tak boleh bercakap dengan percakapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Dan sebenarnya semayang ni yang bolehnya bertasbih, bertakbir, baca Quran dan sebagainya. Hadis sahih. Jadi nak tunjukkan bahawasanya Nabi SAW, walaupun ialah baginda sendiri pun mungkinlah akan terkesan kalau ada orang yang tiba-tiba bercakap dalam solat dan sebagainya. Pasal Nabi SAW antara orang yang sangat-sangat menjaga sembahyang baginda. Tapi walaupun begitu, Nabi SAW pun tak marah. Dan kalau ikut power, kalau ikut kuasa, Nabi lah orang yang paling berkuasa sekali nak marah. Nabi kuasa, Nabi ada kuasa. Nabi sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang pemimpin negara, kalau Nabi nak marah boleh je. Kalau contoh seorang bapa, seorang suami, dia nak tunjukkan power di dalam keluarga, maka dia marah, dia kasar, dia bertindak terlalu, dia melampau.
dengan alasan ni kuasa saya sebagai seorang pemimpin keluarga. Nabi punya kuasa lagi besar lagi kalau ikutkan, tapi Nabi SAW pun tak marah, tak berkasar, tak berlaku garang kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan kita ingat satu doa Nabi SAW. Nabi sendiri berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, ataupun farfuq bihi, wa ma waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Disebutkan, ya Allah, siapa yang menguruskan satu urusan daripada umat aku, kemudiannya dia berlaku lemah lembut dengan mereka, maka berlemah lembutlah dengannya. Dan siapa yang dia menguruskan satu urusan umat aku, kemudian dia menyusahkan, dia mengetatkan, dia menyulitkan urusan umat aku tadi tu, maka susahkanlah dia. Ini hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, dan doa Nabi ni mustajab. Jadi Nabi nak tunjuk pada kita, kalau kita ni ada kuasa, sama ada sebagai seorang bapa, sebagai seorang mak, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang ketua di pejabat, kita ada staf, kita ada kaki tangan, apa-apalah, sampailah kepada ketua kerajaan, sampailah kepada ketua negara, semua sekali. Kalaulah kita ni ada kekuasaan begitu dan kita berlemah lembut, kita memudahkan urusan orang di bawah kita, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Tapi kalaulah kita bersikap kasar, kita bersikap payah, menyulitkan kepada orang di bawah kita, maka Allah Ta'ala pula akan menyulitkan kita. Kita tengok balik, kenapalah hidup aku ni susah sangat. Kita fikir balik, ada tak kita sulitkan urusan orang? Ada tak kita menyusahkan orang? Ada tak kita terlalu bersikap kasar pada orang, macam kita ni bagus sangat, panggil bajet bagus kan? Yang tu, adakah kita ni begitu? Kalau kita begitu, maka tak peliklah Allah Ta'ala pula buat begitu pada kita. Sebab ni memang doa daripada Nabi SAW. Seboleh-bolehnya kita biarlah berakhlak dengan akhlak yang paling mulia. Saya baik. Dan kita bersama lagi dengan pemanggil kita yang berikutnya, Ustaz. Sebelum tu kita juga nak berkongsi satu soalan daripada rakan Facebook kita, Puan Noraini. Katanya, apakah yang perlu dilakukan oleh seorang isteri apabila berhadapan dengan suami yang berang, apabila diminta untuk melakukan kebaikan seperti solat, puasa dan seumpamanya lah. Ya, adakah perlu diteruskan teguran tersebut ataupun dibiarkan sahaja, Ustaz? Nanti Ustaz kongsikan pandangan Ustaz. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya, Encik Abdul Kadir dari Gombak. Assalamualaikum Ustaz. Hari topik lah berlemah lembut. Jadi saya nak minta lah untuk isteri saya, itu ibu pada anak-anak saya. Saya lebih kepada suka di berlemah lembut lah untuk semua perkara, sebab yang berkasar ni badannya pada bapa aja. Jadi isteri saya ni memang payah nak adik faham tentang lemah lembut. So kalau Ustaz boleh bagi sikit pencerahan macam mana isteri saya ni yang biasa dia memang cakap kasar-kasar apa semua pada dia biasa. Tapi saya rasa dengan lembut-lembut lebih baik untuk didik anak-anak. Dan Ustaz bagi pencerahan untuk isteri di rumah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Harap isteri Encik Abdul Kadir pun sedang mendengar program kita pada pagi ni, Ustaz, ya. Okey, kita ambil satu lagi, Ustaz. Kita ambil daripada Encik Hidayat dari Subang. Kalau saya berlembut je dengan orang pinjak kepala saya. Bila saya berkasar, orang benci. Jadi saya rasa bersalah, nak buat baik ke buat jahat. Buat jahat tu lagi orang benci. Betul. Itu je lah saya nak tanya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua soalan, Ustaz. 3 daripada rakan Facebook tadi tu, satu. Okey, yang pertamanya, suami garang, suami macam rimau. Tapi betul lah, macam rimau juga tak semayang kan. Semayangnya pun tidak juga. Tapi sekurang-kurangnya harimau zikir juga ingat Allah Ta'ala. Suami aku ni jadi rimau garang tapi tak nak semayang, tak nak puasa dan sebagainya. Okey, adakah perlu terus ditegur? Tegur marah, tak tegur rasa bersalah. Saya tengok suami tak semayang, takkan nak biarkan saja. Jadi saya biasa dengar sebenarnya macam ni je lah. Kita untuk mengajak orang kepada kebaikan bukan mesti dengan mulut kita saja. Bukan maknanya kita beletih. Kalau kita beletih, memang janganlah perempuan kat luar janganlah suka beletih dengan suami. Sebab beletih ni memang dia tak jadi apa, bukannya jadi baik. Pun beletih dengan suami memang dia tak ada efek mana. Tapi cuba tegur dengan apa yang dipanggil sebagai tegur dengan hikmah. Mengubah dengan hikmah. Kita mengubah orang ni kadang-kadang kadang-kadang dengan mulut. Tapi kalau dah tahu mulut tu memang tak akan berjaya, maka cuba ubah dengan cara lain. Antara caranya adalah tunjukkan kasih sayang dan sebagainya. Biasanya suami yang ada sikap macam ini, biasa memang dia dibesarkan dalam keadaan macam tu, dia juga tidak dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Jadi si isteri tu pula kena tunjukkan kasih sayang yang lebih lagi. Dah tahu dah suami tu suka garang, dia kata payah, Ustaz, bukan senang nak sayang, nak bersikap lemah lembut dengan rimau ni. Tapi boleh
kalau kena cara dia, sebenarnya kita boleh bersikap lemah lembut. Kalau contohnya kita kata dia tak mau dengar dari sudut semayang, kita ajak dia semayang, dia tak nak dan sebagainya, kita minta dia jadi imam pun dia tak nak jadi imam kan. Dah sebut dah dengan penuh kelembutan, dah kata bang, saya jealous tengok orang lain suami dia jadi imam kan. Dia suami pula gang, awak ni kata tu suami orang, bukan suami awak. Biarlah, jangan awak tak boleh nak banding-bandingkan orang dengan saya. Betul, pasal orang lelaki dia tak suka isteri dia bandingkan dia dengan orang lelaki lain, dengan suami lain dan sebagainya. Jangan buat gitu. Jadi maka apa yang boleh lakukan, maka ajaklah dia pergi ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Kata tak boleh lah ustaz, majlis ilmu pun malas nak dengar kan. Okey, buka radio dan TV yang siaran rancangan agama contohnya kan. Dia kata tak mau ustaz, remote control dekat dia. Contohnya, dah lah dia garang kan, minta remote control pun tak berani. Minta remote control pun dah tak berani, dah nak tukar TV ke radio ke channel yang bermanfaat dan sebagainya. Okeylah, beli CD contohnya kan. Antara caranya beli CD cerita pasal solat dan sebagainya. Siapa-siapalah ustaz-ustaz yang kita rasa suami kita ni boleh dengar dan sebagainya, letakkan terus dalam kereta dia kan. Mudah-mudahan, doalah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia untuk dia dengar juga. Last kali, satu lagi tips daripada saya, saya pernah sebut pun dulu di radio ni, sebenarnya salah satu caranya adalah si isteri berdoa pada Allah SWT. Doa tu dengan kuat, dan doa pada Allah SWT waktu dia alamat pagi-pagi, contoh jadi malas nak bangun subuh kan. Pukul 6 pagi isteri tu bangun, duduk tepi katil, dia semayang subuh. Lepas semayang subuh dia berdoa, ya Allah, aku sayang suami aku, ya Allah. Doa tu kuatlah sikit bagi dia dengar kan. Ya Allah, aku sayang suami aku tak nak suami aku masuk neraka, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati dia supaya dia menunaikan solat. Ya Allah, jadikanlah dia ni lembut kepada kami, anak isteri dan sebagainya. Doa tu biarlah betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala, bukan nak peli suami jangan pula peli-peli. Maksudnya doa ikhlas pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia. Lain kali macam tu biasalah kita diajar untuk sembahyang hajat dan sebagainya, doa pada Allah SWT. Sebab kita kena ingat, yang ubah hati dia adalah Allah, bukan kita. Yang ubah hati manusia adalah Allah. Allah pemilik hati, bukan kita. Yang kita rasa sayalah pemilik hati. Walaupun ialah waktu bercinta memang macam tu, suami tu cakap kamu telah mencuri hati saya kan. Saya dah tak ada hati sekarang ni kerana hati saya sudah berada pada kamu. Amboi, waktu bercinta. Tapi yang sebenarnya hati milik Allah, bukan hati tu milik mana-mana individu pun. Okey. Kemudiannya sama juga macam soalan yang daripada Cik Abdul Kadir daripada Gombak. Nama macam saya pula, daripada Gombak juga pula tu. Okey. Apa nama, isteri payah nak lemah lembut. Macam tu juga, kerana hati isteri ke hati suami ke bukan milik kita tapi milik Allah SWT. Jadi kita berharap pada Allah SWT. Kalaulah kita dah tegur, betul suami kena tegur pada isteri, tegur dan tegur, tapi tegur berhikmah. Saya lagi kita sebut, bukan tegur berhikmah tu maknanya belete juga pada isteri. Tegur dan berdoalah pada Allah SWT banyak-banyak supaya jadi kalau isteri tu isteri yang lemah lembut, dan tunjukkan contoh yang baik kan. Janganlah pula suaminya kasar, tiba-tiba isteri lembut, isteri kasar kita marah, suami kasar, isteri kasar kita marah, ataupun suami itu pula berkasar pada isteri. Jadi suami itu kena tunjukkan contoh teladan yang baik kan, sebagai ketua keluarga. Dan macam saya sebut tadi, ingat hati kita milik Allah, bukan milik hati pasangan kita milik Allah, bukan milik kita. Jadi kalau kita ingat benda tu, insya-Allah kita pun cuba ubah sewajarnya dan berdoalah banyak-banyak pada Allah SWT. Tapi kalau isteri ni mungkin lebih senang sebab kalau nak pasang radio, nak pasang TV dan sebagainya, rasa-rasanya suami tu beranilah kot. Melainkan kalau memang macam saya sebut tadi, isteri tu pula yang rimau pada suami dia juga kan. Suami pun takut nak minta remote dekat isteri kan. Abang duduk diam sudah. Sudah, kalau isteri jenis macam tu nanya kan, abang diam sudah kan, saya nak tengok TV ni kan. Okey, kemudiannya radio pun macam tu juga, nak pasang radio IKIM FM pun risau, takut isteri marah dan sebagainya. Takkanlah begitu kan. Okey, kenalah suami kena ada rasa ketegasan dari tu. Okey, yang last sekali, Cik Hidayat daripada Subang. Kalau lemah lembut orang pijak, kasar orang benci pula, berada dalam dilema kan. Sekarang ni ikut Nabi SAW. Nabi lemah lembut, Nabi tak kasar. Jadi tentu sekali itu yang terbaik. Jadi tak ada dilema dah. Habis tu kalau kena pijak dengan orang macam mana? Okey, kita lemah lembut bukan berarti kita ditimpa kebodohan. Minta maaf saya sebut mungkin kasar sikit. Kita lemah lembut bukan berarti kita bodoh. Kita jangan biar diri kita dipijak. Tapi kita kalau setakat lemah lembut itu kita lemah lembut pada tempatnya, maka tidak ada masalahnya. Orang pijak kita ni macam mana contohnya? Kalau orang menghina kita,
biarlah orang nak hina kita, kalau tak ada apa-apa efek pada diri kita, apa masalahnya? Kan? Dan bukanlah maknanya kita buat bodoh tu, maknanya kita tukar tajuk, cepat-cepat tukar tajuk. Orang nak kutuk kita tukar tajuk lain. Orang kutuk kita tukar tajuk lain. Kita nak bersikap lemah lembut, kan? Kalau kita bersikap kasar, orang benci, memang betul pun. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, kan? Siapa yang hilang sifat lemah lembut, maka Allah Ta'ala akan hina dia. Memang akan terhina. Siapa yang hilang sifat lemah lembut akan terhina. Jadi kalaulah kita kasar, orang benci, memang itulah fitrah manusia. Jangan kita, jadi nak pilih jalan yang mana? Sekarang ni jalan satu, dapat pahala daripada Allah SWT, dapat kasih sayang Nabi SAW. Jalan yang kedua, dapat kebencian Allah, kebencian Nabi, dan kebencian manusia pula lagi. Jadi baik lagi ambil jalan yang pertama, iaitu jalan yang Allah Ta'ala dan Rasul sayang, walaupun manusia tak appreciate. Manusia kata, alah dia ni lembut je, senang je aku pijak dia. Walaupun manusia tak appreciate sifat akhlak kita yang baik tadi tu, Allah Ta'ala akan sentiasa menghargai. Nabi SAW akan sayang kepada kita. Dan kalau kita tengok kan lemah lembut ni, kita fikir balik kan, Nabi sebut bila kita bunuh, bila kita wa iza zabahtum fa ahsinul zibhah, kan? Bila kamu menyembelih binatang, maka perbaikilah ketika menyembelih tadi tu. Maknanya dengan binatang korban kita nak sembelih tu pun kena berbuat baik. Sampai bila kita, macam-macam dia punya sunnah dan syariat bila kita nak menyembelih binatang. Bukan boleh main tembak aja dia ke, ataupun nak tikam-tikam dia ke, tak. Ada cara yang terbaik. Itu pada binatang. Binatang yang tidak ada akal itu pun Allah Ta'ala suruh kita berbuat baik, apatah lagi pada manusia. Kan? Pada manusia, pada kawan-kawan, pada isteri kita, pada suami kita, pada kawan keluarga kita. Kalaulah binatang pun macam gitu. Malah saya pernah terbaca satu tesis PhD dibuat di Mesir. Tesis tu tajuk dia hak asasi binatang dalam Islam. Boleh buat satu tesis tebal dalam 300-400 muka surat. Cerita pasal hak asasi binatang je. Maknanya punyalah Islam jaga. Dan kalaulah binatang pun Islam jaga macam tu sekali, takkanlah manusia biar je lah, kan? Kau suka kau lah, kau nak buat apa pun takkanlah. Maknanya dengan manusia lebih-lebih lagi, kan? Itulah yang diajar oleh Islam. Dan kita ada satu lagi soalan daripada rakan pendengar kita, Encik Khairi dari Gombak. Kita raikan satu soalan, ya? Saya kira soalan terakhir lah. Macam ni, pasal nafkah juga ini. Isteri saya tu mendakwa saya ni tidak memberi nafkah, dia kata sejak kahwin dulu. Selama 25 tahun macam itulah. Tapi saya ada satu perniagaan bersama dengan isteri saya tu. Saya tolong dia daripada keluar pukul 5 sampai kedai. Saya tolong dia macam potong ikan, potong sayur, potong semua sampai siap tu. Kemudian dalam pukul 9 macam tu saya balik sebab saya ada kerja lain, ada perniagaan lain. Macam tu. Jadi saya buat perjanjian dengan isteri saya tu. Saya minta dibayar. Tapi saya tidak ambil bayaran tu, gaji itu saya tak ambil. Tapi saya niat untuk nafkah anak-anak dan isteri saya lah. Adakah saya ni orang yang tidak memberi nafkah kepada anak isteri saya? Macam itu soalan saya. Okey, jawab soalan tadi tu. Memang macam tadilah, maknanya ni macam balas-balas telefon pula. Tadi suami tak bagi nafkah, sekarang suami pula kata isteri tak bagi nafkah, cuma yang sebenar-benarnya mengikut perjanjiannya sudah bagi nafkah. Soalnya macam inilah, buat perjanjian tu biar dengan jelas. Dia berjanji tadi tu kata patutnya dapat gaji. Betul lah, suami yang bekerja di pejabat isteri memang dia patutnya dapat gaji. Dia boleh dapat gaji juga, dia berhak untuk menuntut gaji sebab perniagaan, kan? Betul. Tapi dalam masa yang sama dia kata dia tak ambil gaji tu dengan niat itu adalah nafkah dia. Masalahnya niat di hati hanya dia dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Isteri tak tahu. Jadi bagi isterinya, suami itu tak bagi nafkah lagi pada dia. Jadi sebenarnya yang seelok-eloknya, benda ni biar jelas. Orang kata biar terang. Biar jelas, biar terang. Jangan kita maknanya, tak apalah, niat aku baik, biarlah, inilah kira nafkah dia lah ni. Macam tu je. Dalam keadaan si isteri tak tahu. Jadi biar terang. Maknanya kalau dah 25 tahun begitu, maknanya satu tempoh yang lambat tu sebenarnya panjang dah tu. Jadi kadang-kadang dia berbeku dalam hati tu. Mungkin waktu mula-mula dia tak ada masalah, tapi bila dah lama segala tok nenek semuanya nak diungkitnya, semua nak dibangkitkannya, yang ini jadi masalahnya. Jadi kita nasihatkan supaya semua yang ada di luar sana supaya betul terang berkaitan dengan nafkah. Kalau tak ada duit pun bagi tahu kepada isteri,
kata minta maaf yang bulan ni tak dapat nak bagi nafkah sebab bulan ni kena saman contohnya, kena bayar kereta pula, kena servis apa semua gini-gini, jadi tak cukup duit bulan ni, tapi abang hutang dulu kan, bulan depan abang bayar. Isteri pun kata tak apa bang, saya faham, tak payah bagi langsung pun tak apa contohnya. Okey, kalau dah kata tu alhamdulillah, memang ayang ni memahami, bulan depan tak payah bayar boleh tak contohnya. Okey, kalau tak terang, okey sekarang ni macam dah 25 tahun pada pemanggil kita tadi tu, apa yang boleh dilakukan bila isteri tu menuntut nafkah tadi tu? Yang bolehnya sekali lagi terangkan kepada dia dengan cara lemah lembut dan jangan nak bergaduh lah, pasal itu salah kita, kita kena akui dan minta maaf dengan isteri. Jangan lupa untuk minta maaf, sebab apa kesalahan kita? Salah kita adalah kita tak betul terang tadi tu, bukan pasal tak bagi duit, bagi dah sebenarnya, tapi yalah kadang-kadang bisnes ni pula ada masa untung, ada masa rugi. Jadi mungkin ada masa yang dia rugi, dia tak mampu pun nak bagi, tapi kita pula tak bagi, maka maknanya kita tak ada bagi bulan-bulan tersebut. Maka kena cek balik kan? Kalau betul dia menuntut, maka dia ada hak ke situ dan boleh dihitung balik, dikira balik berapa yang sebenarnya kita berhutang dengan pasangan kita tadi tu. Saya kira itu adalah kesimpulan untuk rakan-rakan pendengar kita lah yang menghubungi kita pada hari ini untuk rancangan Usrati. Jadi kalau dilihat daripada panggilan dan juga rakan-rakan Facebook kita yang mengirimkan pelbagai persoalan, Ustaz, ramai di antara mereka yang masing-masing mahukan suami tu berlemah lembut, suami pun mahukan isteri tu berlemah lembut saja. Jadi maknanya kalau kita nak pasangan kita berlemah lembut, kita pun kena berlemah lembut jugalah, Ustaz, kan? Ya, betul. Dan saya kira sebagai kesimpulan lah kepada apa yang kita kongsikan hari ini, silakan Ustaz. Ya, sifat lemah lembut sifat Allah SWT. Allah Ta'ala sayang kepada umatnya yang berlemah lembut kepada hamba-Nya yang lain, apatah lagi kepada pasangan hidup kita dan juga kepada keluarga kita. Dan kita tahu bahawasanya bila Allah SWT sendiri pun lemah lembut dengan kita, Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala nak kepada kamu benda yang senang, Allah Ta'ala tak susahkan kamu. Maknanya Allah Ta'ala pun suka nak berlemah lembut dan menyenangkan umatnya ataupun hamba-Nya. Dan Nabi SAW juga berlemah lembut, bahkan ketika solat Nabi sebut iza salla ahadukum linnas falyukhaffif, bila kamu jadi imam sembahyang pada jemaah, maka kamu ringankanlah, tak payah sembahyang berat-berat, padahal sembahyang tu ibadat tu kan. Tapi sembahyang pun kita ada sifat lemah lembut pada jemaah yang di belakang kita. Kita jangan sembahyang panjang-panjang, lagi-lagi kalau handphone dia bunyi ke, anak dia menangis ke apa ke, lagi kita cepatkan lagi. Bukan kita itulah siapa suruh kau tak tutup telefon tadi kan, anak ni siapa punya anak ni tak reti nak jaga, aku sembahyang panjang lagi kan, padan bukan kau kan. Itu tanda kita tak ada lemah lembut. Sembahyang pun Nabi suruh ringankan, pendekkan kalau kita ada rasa maknanya kesian kepada jemaah kita. Apatah lagi sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang bapa, sebagai seorang mak dan sebagainya, kita perlulah bersifat lemah lembut. Dan kita sebut tadi, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala akan bagi pada seseorang yang lemah lembut apa yang Allah Ta'ala tak bagi kepada orang yang bersifat kasar. Dan bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada seorang, Allah Ta'ala akan limpahkan kepada dia kelembutan. Jadi kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT bagilah kepada kita kelembutan dan bagi kepada kita sifat bersabar, sifat halim, sifat rasa tenang, lembut, tak ada jiwa yang kasar, keras dan sebagainya. Mudah-mudahan kita lembut pada tempatnya. Dan biarlah kalau kita perlu berkasar pun ataupun bertegas, biarlah kita tegas itu pun pada tempatnya, insya-Allah. Insya-Allah. Dan mungkin sedikit lagi Ustaz, ini saya kira tips lah nak minta daripada Ustaz untuk melembutkan hati kita. Barangkali kita boleh selalu berzikir menyebut Ya Latif, dan juga Ya Halim. Ya, nama Allah SWT. Sebab bila kita sebut Ya Latif dengan Ya Halim ni, sebenarnya kita sedang mengingatkan pada diri kita Allah Ta'ala tu sifatnya begitu. Jadi sewajarnya lah kita juga bersifat gitu. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kita kelembutan satu. Tapi dalam masa yang sama kita tengah bagi tahu kat telinga kita ni sebenarnya Ya Latif, Ya Latif kan. Kita ingat Ya Allah yang Maha Lembut. Kita pun ingat ini adalah sifat yang sangat mulia. Aku pun nak jadi macam tu.